Bung Mokhtar Radin janji keluarkan 8 daerah termiskin di Sabah jika BN menang PRN. Realistik atau sekadar retorik politik? Salam sejahtera dan selamat datang ke Current Sphere MY. Hari ini kita akan mengupas janji besar daripada pengerusi Barisan Nasional Sabah. Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin yang berikrar dengan semangatnya untuk mengeluarkan 8 daerah di Sabah daripada kelompok termiskin jika Barisan Nasional menang pilihan raya negeri yang akan datang. Adakah ini janji yang realistik atau sekadar retorik politik untuk meraih undi? Mari kita teliti. Pengurusi BN Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin membuat kenyataan tegas dan berani bahawa jika BN kembali memerintah Sabah selepas PRN akan datang, mereka berikrar akan mengeluarkan 8 daerah termiskin daripada status tersebut. Daerah yang disebut termasuklah Tongod, Beluran, Pitas, Kinabatangan, Kota Marudu, Tuaran, Ranau, dan Lahad Datu. Ini bukan pertama kali isu kemiskinan di Sabah dibangkitkan oleh ahli politik, tetapi kali ini Bung Mokhtar tampil dengan janji yang lebih spesifik dan berani. Beliau menekankan bahawa Kerajaan Negeri Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS merupakan kerajaan paling gagal dalam sejarah Sabah kerana tidak mampu menunaikan janji mereka, termasuk penyediaan ratusan ribu peluang pekerjaan. Sabah kekal antara negeri termiskin dan mencatat kadar pengangguran antara tertinggi di Malaysia. Persoalan utama yang dibangkitkan Bung Mokhtar ialah jika benar wujud begitu banyak peluang pekerjaan seperti yang dijanjikan oleh GRS, mengapakah kadar kemiskinan dan pengangguran di Sabah masih kekal tinggi? Beliau turut menggariskan beberapa inisiatif yang akan dijalankan oleh BN jika kembali memerintah, termasuklah penyediaan pinjaman perniagaan khas untuk anak muda bagi merancangkan ekonomi setempat dan membantu mereka memulakan perniagaan kecil dan sederhana. Selain itu, BN juga akan berjanji untuk membangunkan pelabuhan bertaraf antarabangsa dan menaik taraf lapangan terbang di Kudat. Dengan harapan kedua-dua infrastruktur ini akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan merancangkan ekonomi Sabah. Projek-projek mega seperti ini sememangnya kedengaran menarik, namun pelaksanaan dan keberkesanannya masih menjadi satu tanda tanya yang besar. Untuk memahami konteks politik di Sabah dengan lebih mendalam, kita perlu melihat keadaan semasa. Kerajaan Sabah ketika ini diterajui oleh Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dipimpin oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Gabungan ini turut merangkumi Pakatan Harapan dan beberapa adun UMNO yang enggan menyokong penarikan balik sokongan UMNO terhadap Haji Ji dalam episod Langkah Kinabalu pada Januari 2023. Ini menyebabkan UMNO Sabah yang dipimpin oleh Bung Mokhtar dan Parti Warisan kini berada di blok pembangkang di Dewan Undangan Negeri Sabah. Perpecahan politik ini telah mencipta ketidakstabilan yang memberi kesan langsung kepada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Namun, janji Bung Mokhtar ini menimbulkan banyak persoalan. Pertama, adakah janji untuk mengeluarkan 8 daerah daripada kategori termiskin ini benar-benar realistik? Menguruskan isu kemiskinan memerlukan strategi yang bersepadu, bukan hanya janji populis menjelang pilihan raya. Sabah bukan sahaja memerlukan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dasar yang menyeluruh untuk meningkatkan pendapatan isi rumah, mempromosikan pendidikan berkualiti, dan memastikan akses kepada peluang ekonomi yang sama rata di seluruh negeri. Kedua, rekod prestasi BN ketika memerintah Sabah selama beberapa dekad juga perlu diambil kira. Mengapa isu kemiskinan ini tidak dapat diselesaikan semasa Barisan Nasional berada di tampuk kuasa?
Adakah Barisan Nasional akan melaksanakan dasar yang benar-benar berbeza kali ini atau hanya mengulangi janji-janji lama? Selain itu, dakwaan Bung Mokhtar bahwa GRS gagal menyediakan peluang pekerjaan turut memerlukan analisis yang mendalam. Adakah kegagalan ini berpunca daripada kelemahan dasar kerajaan negeri atau ia dipengaruhi oleh faktor luaran seperti ketidaktentuan ekonomi global dan kesan pandemik COVID-19? Realitinya, memerangi kemiskinan bukanlah satu yang boleh dicapai dalam satu atau dua penggal pemerintahan. Ia memerlukan komitmen jangka panjang, kestabilan politik, dan yang paling penting, ketelusan dalam pelaksanaan dasar. Proyek pembangunan seperti pelabuhan bertaraf antarabangsa dan lapangan terbang di Kudat sememangnya penting untuk merancangkan ekonomi Sabah. Tetapi kita harus bertanya, adakah proyek ini benar-benar dilaksanakan jika Barisan Nasional menang, atau adakah ia hanya akan kekal sebagai blueprint yang tidak pernah direalisasikan? Sabah sudah terlalu kerap mendengar janji-janji seperti ini dari pelbagai pihak, tetapi hasilnya masih belum dirasai oleh rakyat di peringkat akar umbi. Selain itu, kestabilan politik Sabah juga menjadi faktor kritikal. Dalam lanskap politik yang sentiasa berubah-ubah dan penuh dengan percaturan kuasa, mampukah mana-mana kerajaan di Sabah bertahan cukup lama untuk melaksanakan dasar dengan berkesan? Kerajaan yang sering bertukar ganti akan menyebabkan banyak dasar pembangunan terbengkalai dan rakyat akan terus menjadi mangsa keadaan. Akhirnya rakyat Sabah perlu menjadi penilai yang bijak dalam menilai setiap janji politik yang diberikan. Apakah janji ini berdasarkan fakta yang kukuh dan mempunyai pelan tindakan yang jelas, atau sekadar retorik politik untuk meraih apa? Betul, meraih undi. Adakah BN benar-benar mempunyai strategi holistik untuk membangunkan Sabah? Atau adakah ini hanya permainan retorik lama yang diulang setiap kali musim pilihan raya tiba? Pendapat Anda bagaimana? Adakah Anda percaya janji Barisan Nasional ini akan menjadi kenyataan jika mereka memenangi PRN Sabah? Atau adakah ini hanya satu lagi janji kosong yang akan dilupakan selepas pilihan raya? Tinggalkan komen Anda di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Current Sphere MY untuk lebih banyak analisis politik yang menarik. Jangan lupa tekan butang lonceng untuk notifikasi terkini dari Current Sphere MY. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di dalam episode yang seterusnya.